10.1 adalah jenis sistem peredaran. Okey, apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar keperluan sistem pengangkutan dalam organisma multisel yang kompleks. And then kita nak mengenal pasti bahan yang diangkut oleh sistem pengangkutan. Apakah bahan keperluan sel, apakah bahan yang perlu dibuang daripada sel. Kemudian kita nak tengok dekat sini, okey, sistem, jenis-jenis sistem peredaran dalam organisma multisel. Apakah itu sistem peredaran darah terbuka, apakah itu sistem peredaran darah tertutup. Dan akhir sekali kita nak mencari persamaan perbezaan antara sistem peredaran darah dalam organisma ikan, amfibia dan juga manusia. Okey, sebelum kita teruskan, apakah dia kepentingan sistem pengangkutan? So, sistem pengangkutan ni kepentingannya adalah untuk mengangkut bahan yang diperlukan oleh sel dan menyingkirkan bahan yang tidak diperlukan oleh sel. So, sistem pengangkutan ni adalah penting untuk pertukaran nutrien dan juga bahan buangan. Okey, now ini adalah amoeba. Now, untuk amoeba tidak memerlukan sistem pengangkutan kerana pertama sebab amoeba ni unisel, dia hanya terdiri daripada satu sel. Tetapi okey, apakah sebab lain yang menyebabkan amoeba ini tidak memerlukan pengangkutan yang kompleks? Kerana amoeba ni mempunyai jumlah luas permukaan yang tinggi. Senang kata, kalau saiz kecil, jumlah luas permukaannya adalah tinggi. Dan satu, jarak antara sumber bahan dan sel badan adalah dekat. Oleh itu, amoeba boleh mengangkut bahan hanya melalui secara resapan ringkas disebabkan dua faktor. Jumlah luas permukaan perisi padunya adalah tinggi dan juga jarak antara bahan dan juga sel adalah dekat. Okey, now tadi kita kata organisma multisel memerlukan sistem pengangkutan, tetapi ada organisma multisel yang kompleks, yang simple, okey, yang ringkas, tidak memerlukan sistem pengangkutan. Contohnya adalah planaria, which is flatworm. Okey, cacing pita. Cacing pita ni tidak memerlukan sistem pengangkutan. Cacing pita ni boleh mengangkut bahan hanya melalui proses resapan sahaja. Kenapa? Sebab disebabkan badannya yang sangat nipis, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah tinggi. Therefore, bahan tu boleh bergerak masuk hanya melalui secara resapan ringkas. Okey, now kita akan teruskan. Untuk organisma multisel, kenapakah organisma multisel seperti kita manusia memerlukan sistem pengangkutan? Dia ada dua faktor sebab yang penting, which is jumlah luas permukaan perisi padunya yang rendah, yang kecil, dan satu lagi, jarak antara sumber bahan dan sel adalah sangat jauh. Contohnya macam kalau kita menguap adalah disebabkan sel otak kita kekurangan oksigen. Okey, sel otak kita ni kurang oksigen, jarak antara oksigen dengan sel otak adalah jauh. Therefore, kita perlukan sistem pengangkutan. Maksudnya, oksigen di atmosfera tu perlu diangkut melalui hidung, trakea, bronkus, bronkiol, alveolus, kapilari darah, dan kapilari darah masuk dalam sel darah merah and then akan dipump oleh jantung. So, jarak antara gas oksigen dengan sel otak tu tadi adalah sangat jauh. So, bila sangat jauh, badan kita memerlukan sistem pengangkutan. So, untuk manusia, kita ada dua jenis sistem pengangkutan, which is satu adalah sistem peredaran darah, ini adalah yang utama. Kedua adalah sistem limfatik. So, hari ini kita nak cerita mengenai sistem peredaran darah. Okey, kita teruskan. Nah, sistem peredaran darah ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua. Pertama adalah terbuka, kedua adalah tertutup. Ada maksud dia kenapa terbuka, ada maksud dia kenapa tertutup. Terbuka ni kerana darah serangga yang dikenali sebagai hemolimfa ni mengalir terus ke dalam sel-sel badan atau rongga badan yang kita panggil hemosilim. Senang kata, darah serangga ni tak ada dalam salur darah, terus membasahi sel. So, sistem peredaran darah terbuka ni contohnya adalah lipas belalang.
Okey. Now, hemolimfa ni, darah untuk belalang ni adalah lebih simple. Komposisi hemolimfa ni adalah lebih simple berbanding komposisi darah kita manusia. Dalam hemolimfa, darah tu, hemolimfa ini tidak mengandungi kes-kes respirasi sebab kes-kes respirasi telah diangkut melalui sistem trakea yang awak dah belajar dalam bab 8. Okey. Now, kalau kita manusia kita adalah sistem peredaran darah tertutup. Ada maksud dia kenapa tertutup. Tertutup ni maksudnya adalah darah ada dalam salur darah. Itu yang dimasukkan tertutup. And then sistem peredaran darah tertutup ni kita boleh pecahkan lagi kepada dua. Satu adalah tunggal, satu adalah ganda dua. Kalau tunggal ni maksudnya darah ni mengalir ke jantung hanya satu kali. So untuk satu kitaran yang lengkap, darah tu mengalir ke jantung satu kali. So apakah organisma yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup dan juga tunggal? Contohnya adalah ikan. Kalaulah sistem peredaran darah tertutup ganda dua ni kita pecahkan kepada dua. Kalau kita manusia, kita adalah sistem peredaran darah tertutup ganda dua dan juga lengkap. Ini adalah untuk manusia. Okey, kalaulah katak, sistem peredaran darah, sebut daripada atas tau, sistem peredaran darah tertutup ganda dua dan tidak lengkap. Ini adalah untuk katak. Kenapa katak kita panggil dia tidak lengkap? Disebabkan darah beroksigen dengan terdioksigen tidak bercampur. Bercampur. Kenapa darah dia dalam katak ni boleh bercampur? Sebab dalam jantung katak ni tidak mempunyai septum. Tidak ada septum. Kalau manusia, kenapa kita panggil manusia? Sebut daripada atas tau. Manusia punya sistem peredaran darah tertutup ganda dua dan lengkap kerana darah beroksigen dan terdioksigen tidak bercampur, terasing. Kenapa boleh terasing? Disebabkan jantung manusia tengah-tengah ni, dia ada septum. So septum ni yang memisahkan darah beroksigen dan juga darah terdioksigen. So kita teruskan. Tadi ini kita dah cakap, ini adalah untuk serangga. Saya terus tunjuk kepada serangga. Nah, serangga ni, dia ada jantung dia mempunyai lebih daripada satu jantung. Alright. So, serangga ni ada ruang dalam badan yang kita kenali sebagai hemosilum. So, macam mana darah serangga yang kita kenali sebagai hemolimfa ni mengalir ke hemosilum? Macam mana darah itu mengalir? Dengan cara apabila jantung kecut, hemolimfa akan bergerak keluar ke hemosilum. So senang kata, jantung kecut, hemolimfa akan mengalir keluar ke hemosilum. Awak bayangkan bila hemolimfa ni keluar ke ruang-ruang sel, so bahan-bahan yang diperlukan oleh sel akan digunakan oleh sel. Tapi sel tu akan menghasilkan bahan buangan kan. So bahan buangan ni pula perlu dibuang daripada badan. So hemolimfa ni perlu kembali ke jantung. So macam mana hemolimfa kembali ke jantung? Hemolimfa boleh kembali ke jantung apabila jantung kendur. Ayat pertama, hemolimfa akan dipaksa masuk. Ayat kedua, melalui liang kecil yang kita panggil sebagai ostia. So kesimpulan, jantung kecut, hemolimfa akan dipaksa ke hemosilum, ruang-ruang sel, ruang-ruang badan. Macam mana hemolimfa kembali ke jantung? Apabila jantung kendur, hemolimfa akan kembali ke jantung melalui liang kecil yang kita panggil sebagai ostia. Alright. So ini ada dalam buku teks awak. So awak boleh tengok. Now, kita nak tengok sistem peredaran darah untuk haiwan-haiwan vertebrata. Dalam tajuk ni kita akan kita akan membincangkan sistem peredaran darah manusia, katak dan juga
ikan. So, kita mulakan dahulu dengan ikan. Nah, ikan ni tadi kita dah cakap, untuk ikan sistem peredaran darahnya kita kenali dia sebagai sistem peredaran darah tertutup dan juga tunggal. Kenapakah tunggal? Tunggal ni adalah disebabkan darah tu mengalir ke jantung hanya sekali sahaja. So, now kita tengok adalah daripada jantung. Jantung untuk ikan terdiri daripada dua bahagian. Dia ada satu atrium, ada satu ventricle. Tapi senang je. Kalau darah keluar daripada jantung lalu mana? Mesti lalu ventricle. So awak tengok laluan dia one way je. Satu hala saja. So darah daripada ventricle ni, jantung untuk ikan ni dia bawa darah teroksigen. So darah daripada ventricle ni akan bergerak keluar, pergi ke kapilari insang. So, kalaulah awak nampak je kataan kapilari sebelah biru, sebelah merah, awak nampak saja ni, ini proses yang berlaku adalah proses pertukaran gas atau pertukaran bahan. So, tadi darah daripada ventricle ni, dia pergi ke kapilari insang. So, ada gas karbon dioksida meresap keluar. Kemudian, ada gas oksigen meresap masuk. So, sekarang sebelah sini, okey, salur darah ikan ni membawa darah beroksigen. Tapi darah beroksigen yang dibawa oleh ikan ni adalah bertekanan rendah. Kenapa? Sebab darah ni tidak dipam oleh jantung. Asalnya darah beroksigen ni adalah daripada kapilari insang. Oleh itu, darah beroksigen untuk ikan adalah bertekanan rendah. So, darah ni nanti dibawa pergi ke mana? Darah ni akan dibawa ke kapilari sistemik, which is kapilari sel. So, apa jadi kat sini? Nampak saja kapilari sebelah biru, sebelah merah. Okey, proses yang paling penting di sini adalah proses pertukaran gas atau pertukaran bahan. So, oksigen akan digunakan oleh tisu badan dan tisu badan akan menghasilkan gas karbon dioksida. So, oleh itu vena akan membawa darah terdioksigen. Sebab tu darah tu adalah dalam gambar ni berwarna biru. Biru mewakili membawa darah terdioksigen. So, kesimpulannya, sistem peredaran darah ikan dikenali sebagai sistem peredaran darah tertutup sebab darah dalam salur darah. Dan tunggal, kenapa tunggal? Sebab satu kitaran darah ni mengalir ke jantung hanya satu kali sahaja. Untuk satu kitaran darah tu, darah mengalir ke jantung satu kali sahaja. So, untuk ikan ni dia simple. So, kita teruskan. Now, sekarang kita nak tengok adalah sistem peredaran darah tertutup, ganda dua dan tidak lengkap. Okey, now, kenapakah kita kata dia ganda dua? Ganda dua adalah disebabkan satu kitaran ada dua, darah mengalir ke jantung dua kali untuk melengkapkan satu kitaran. Okey, so untuklah ganda dua ni, kalau untuk kata ganda dua ni sebabnya dia ada dua peredaran darah. So, maksudnya laluan darah ni ada dua. Satu, kita kenali dia sebagai peredaran, saya cuba sebut betul-betul ni, peredaran palmocutaneous. Satu lagi namanya adalah peredaran sistemik. Alright. So, apakah itu? Okey, peredaran pulmocutaneous. Peredaran pulmocutaneous ni adalah laluan dari sini. Yang ini. This one. Maksudnya, darah tu, kalau lah sini, mula-mula, awak nak cerita dia, mula-mula, mana saya nak conteng ni? Mula-mula, darah tu daripada ventricle, okey, darah daripada ventricle, ni V, pergi ke kapilari peparu ataupun kapilari kulit. Okey, kapilari peparu ke kapilari kulit.
Lepas tu akan melakukan sini pertukaran bahan. So sekarang darah yang dibawa masuk ni sekarang adalah darah beroksigen dan dia masuk melalui mana? Melalui atrium. So ayat dia yang ini tau, yang ini. Darah terdioksigen daripada ventrikel, darah teroksigen daripada ventrikel akan dibawa oleh arteri. Akan dibawa oleh arteri, bukan aorta ni, dibawa oleh arteri ke kapilari peparu atau kapilari kulit untuk pertukaran gas. So karbon dioksida akan meresap keluar, oksigen akan meresap masuk. So darah beroksigen akan dibawa oleh vena ke atrium kiri. So this one adalah untuk peredaran pulmocutis. Kemudian saya potong ni tau, saya potong. Kemudian ada satu bahagian, awak tengok daripada sini, ada satu bahagian darah daripada ventrikel, akan dipam keluar darah beroksigen, dan ada mengandungi sedikit terdioksigen, akan dipam keluar pergi ke kapilari badan untuk pertukaran gas. So oksigen akan meresap masuk, gas karbon dioksida akan meresap keluar. Oleh itu, darah teroksigen akan dibawa oleh vena ke atrium kanan. Yang ini adalah untuk peredaran sistemik. Now, kenapakah kata kita panggil dia tidak lengkap? Tidak lengkap merujuk kepada yang ini. Dia tak ada septum. Tidak lengkap. Kenapa tak lengkap? Sebab darah beroksigen dan terdioksigen bercampur. Sekesimpulannya, sistem peredaran darah kata adalah tertutup sebab darah dalam salur darah. Ganda 2 sebab darah mengalir ke jantung, ada dua laluan. Satu kitaran darah dipam ke jantung 2 kali. Satu, nama peredaran tu adalah peredaran pulmocutis. Peredaran pulmocutis ni adalah darah daripada jantung, which is adalah daripada ventricle. Kalau awak tengok sini, darah daripada jantung, which is daripada ventricle ni. Alright, kejap daripada ventricle akan ke kapilari peparu dan kembali ke atrium kiri. So saya nak cuba tulis So kalau yang ini pulmocutis dari ventricle pergi ke kapilari peparu dan juga kapilari kulit, and then dia akan kembali ke jantung, which is bahagian atrium. So kalau saya nak bagi ni atrium kanan. Kalaulah sistem peredaran sistemik, darah daripada jantung, which is daripada ventricle, akan pergi ke kapilari sel, berlakunya pertukaran bahan, akan kembali ke jantung, melalui mana dia akan masuk melalui atrium kanan. Yang ini atrium kiri. Alright. So ini adalah daripada gambar sahaja. Kemudian kita tengok last sekali sistem peredaran darah kita manusia yang paling efisien. Sistem peredaran darah kita manusia adalah sistem peredaran darah tertutup, ganda 2 dan lengkap. Tertutup lagi sekali. Kenapa? Sebab darah dalam salur darah. Ganda 2, kenapa? Sebab darah mengalir ke jantung 2 kali untuk satu kitaran yang lengkap. So satu kitaran ni terdiri daripada 2 jenis peredaran. Satu adalah peredaran pulmonari, satu lagi adalah peredaran sistemik. Nah, kalau peredaran pulmonari, darah tu daripada jantung pergi ke peparu, balik ke jantung, JVJ. Jantung ni bahagian mana? Dari gambar ni je. Jantung ni adalah, kalau darah keluar je dari jantung mesti daripada ventricle.
Okey, kalau dari gambar ni, awak tengok ventricle mana? Dia adalah daripada ventricle kanan. So, daripada ventricle kanan, okey, pergi ke peparu. Peparu bahagian mana? Bahagian kapilari peparu. Kalau kapilari saja awak tahu berlakunya pertukaran gas. Bila pertukaran gas, bayangkan oksigen masuk. So, kat sini banyak oksigen. So, darah yang beroksigen ni akan masuk ke jantung. Asal masuk je, mesti bahagian jantung yang mana? Bahagian jantung atrium. Okey, atrium mana? Kanan ke kiri, darah beroksigen mestilah masuk atrium kiri. So, peredaran pulmonari adalah pengaliran darah dari ventricle kanan. Kalau nampak je kanan, ventricle kanan membawa darah terdioksigen. Dari gambar ni, siapa yang bawa darah terdioksigen? Which is arteri pulmonari. Bawa pergi ke mana? Bawa ke kapilari peparu. Nampak saja kapilari, apa yang jadi? Mestilah proses pertukaran tukar bahan. So, bila pertukaran bahan sekarang, okey, salur darah tu bawa banyak darah beroksigen. So, darah beroksigen ni, kalau beroksigen je, dia akan pergi masuk mana? Mestilah masuk atrium kiri. Lalu apa? Lalu vena pulmonari. Ini tips daripada cikgu lama saya. Kalaulah atrium, darah keluar. Arteri, aorta, arteri, darah keluar dari jantung. Kalau darah masuk je daripada jantung, dia adalah vena. So, nampak tak? Ini masuk kan? So, vena. Okey. Now, seterusnya peredaran darah yang kedua. Peredaran yang kedua, which is adalah sistemik. Okey, sistemik ni adalah apa? Sistemik ni adalah darah daripada ventricle kiri. Darah daripada ventricle kiri ni akan dipam keluar melalui aorta, pergi ke mana? Ke kapilari sistemik. Kemudian berlakunya pertukaran bahan dan darah ni akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava. So, kesimpulannya, peredaran sistemik ni laluannya adalah darah daripada jantung bahagian mana? Ventricle kiri, venki. Okey, awak nampak je kalau kiri dia bawa darah beroksigen. Salur darah mana? Salur darah aorta. Pergi ke mana? Ke kapilari sel ataupun kapilari sistemik. So, kapilari sel. Kalaulah awak nampak kapilari je, apa yang berlaku? Proses pertukaran gas. So, therefore, sekarang salur darah ni akan bawa darah terdioksigen. Kalau bawa darah terdioksigen masuk ke jantung, which is vena. Vena apa? Vena cava. So, masuk bahagian jantung mana? Dia akan masuk bahagian jantung. Tapi bahagian mana? Bahagian atrium kanan. Sebab dia bawa darah terdioksigen. So, untuk manusia, kesimpulannya, sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah tertutup. Sebab darah dalam salur darah. Yang kedua, sebab untuk satu kitaran, darah tu mengalir ke jantung 2 kali. Which is ada peredaran pulmonari. Dan satu lagi adalah sistemik. Kenapakah kita panggil dia sebagai lengkap? Sebab dia ada septum di tengah. So, darah beroksigen dan terdioksigen tidak bercampur. So,